Okay. Dia menjadikan huruf-huruf fi'il mudhari' itu berbaris sukun yang di akhirnya. Dan ini berlaku kepada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya itu bukan alif, waw ataupun ya. Kan? Contoh perkataan yaf'alu, bukan alif waw ya. Kan? Yadhhabu, bukan alif waw ya. Dia tidak seperti perkataan contoh perkataan yara. Ini berakhir dengan alif. Ataupun yuhyi. Ini berakhir dengan ya. Kan? So kita tengah cerita tentang bentuk yang ini. Bentuk ni. Bukan bentuk yang ini. Maksud dia yang berakhir bukan alif waw ya. Maka fi'il mudhari' yang berakhir dengan bukan alif waw ya, bila jumpa perkataan ini, sebelumnya dia akan jadikan huruf akhir itu berbaris sukun. Baik, kita sampai pada perkataan la. Ustaz, sorry Ustaz. Ya, saya silakan. Nak imbas balik, pasal kita dah belajar lam minggu lepas kan? Yep. Dan lam tu selepas tu fi'il mudhari'. Okey, dah terbaca pula al-bayyinah ni. Lam yakunil ladzi. Yakun tu fi'il mudhari' ke? Lam yakunil ladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, asalnya adalah lam yakun kan? Sebab ada al-ladzi dia jadi lam yakuni. Dia sambung. Okey. Kalau lihat ada tak tanda fi'il mudhari' kat situ? Ada. Ya. Apa? Tidak ada ya kat situ. So ini adalah fi'il mudhari'. Apa yang buatkan Haji Syaz rasa macam dia bukan fi'il mudhari'? Makna dia akan. Okey, baik. Asalnya Tidak akan asalnya dia adalah daripada kana dia telah jadi. yakunu. Ini asalnya. So asal dia adalah yakunu. Okey. Tapi bila masuk lam dalam tu, lam bukan sahaja mensukunkan huruf yang akhir ini, tetapi juga menghilangkan huruf waw yang ada sebelum itu. Masya-Allah. Okey. Kenapa jadi macam tu? Kerana perkataan lam ini masuk pada bahagian yang bukan ataupun belum. So orang Arab untuk perkataan lam ini nada dia itu adalah nada yang tegas. Nada yang tegas. Okay. So kalau kata diletakkan lam kat depan, bunyinya jadi lam yakun. Lam yakun. So bunyinya macam satu, bunyinya tak berapa tegas. Okay. So bila beza dengan bila tukar lam yakun. Lam yakun. Okay. Bunyinya itu lebih tegas. Jadi sukun di belakang itu dan ada huruf jar sebelum itu dibuang. So asalnya adalah yakun, lam yakun, tapi dia jadi yakun. Sebab kalau nak tunggu yakun, lambat sangat. Arab dia malas nak tunggu-tunggu kan. Dia kan nak cepat je urusan. Tapi kalau buat urusan dengan dia, lambat lah. Tapi kalau dia berurusan dengan orang, dia nak cepat. Kan? So kalau yakun, orang akan terfikir, oh mungkin belakang tu ada baris lain. Tapi depan tu ada lam. So, sepatutnya belakang itu adalah sukun. So benda yang sukun selalunya dimasukkan terus. Yakun. Begitu. Dia tak dipanjangkan. Okay. So terjemahannya apa? Tidak akan. Terjemahannya tidak akan. So terjemahan tu adalah terjemahan lah kan. Kalau terjemahan akan tu dah macam mudhari' Ustaz akan apa-apalah maknanya. Betul. Akan tu memang dah menunjukkan mudhari'. Ataupun mudhari' dia bukan dekat situ, dia ada ke bawah lagi. Tak, mudhari' pada perkataan yakun. Okey. Pada perkataan yakun. Cuma okey. Kalau terjemahan perkata tidak akan menjadi. Tidak akan menjadi. Sebab kita sebutkan sebelum ini perkataan kana yakunu ini dia fi'il. Dia fi'il tapi dia fi'il apa? Mana? Dia fi'il naqis. Naqis ni maksudnya apa? Kurang.
ataupun tidak sempurna. Bermakna perkataan kana ataupun yakunu bila digunakan, dia perlu kepada satu perkara yang lain untuk nak melengkapkan dia. Kalau dia sahaja, ada orang akan terjemahkan dengan pelbagai. Ada yang terjemahkan dia sebagai adalah ia. Ada terjemahkan dengan ia telah menjadi. Sebab tu dalam terjemahan ada letakkan menjadilah ia. Kana minal khasirin, menjadilah ia daripada kalangan orang-orang yang rugi. So kalau kata, sebab tu dalam terjemahan berkata lam yakuni, tidak akan menjadi. Tidak akan menjadi. So dia mudhari' dia dapat daripada yakun itu, sebab itu adalah mudhari'. Dia letakkan akan tu sebagai tambahan lah, nak bagi mudah untuk nak faham. Kalau literally macam mana lam, maksudnya tidak ataupun belum, yakun menjadi, belum menjadi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab musyrikin munfakin hatta ta'tiyahum al-bayyinah. So belum menjadi lagi ahli kitab dan musyrikin itu menjadi munfakin sehingga dah sampai kepada mereka al-bayyinah. Belum menjadi lagi munfakin itu. Munfakin diterjemahkan apa? Makin Meninggalkan. makin Munafik. Yahul Bayyinah. Fakir. Kalau perkata dia Mana dia? Fakir. perkata, saya buka lah. Apa lagi Ustaz? Apa tadi? Kalimah apa saya cakap tadi? Apa? Munfakina, meninggalkan. Fakin. Orang-orang yang meninggalkan. Orang meninggalkan lah. Orang-orang yang meninggalkan. So ahli kitab dan orang musyrikin belum menjadi orang-orang yang meninggalkan apa agama mereka sehingga sampai kepada mereka al-bayyinah. So itu terjemahan dia. Belum menjadi orang-orang yang meninggalkan agama mereka sehinggalah sampai kepada mereka al-bayyinah. Sepatutnya lam yakun munfakina, lepas tu barulah masuk ahli kitab wal musyrikin tu. Tapi munfakin tu dia letak di belakang, patutnya dia letak dekat depan. Itulah. Dia letak kat belakang. Yang sikit. Okey. Okey, lagi satu Ustaz. saya. Ustaz, topik ni maknanya macam lam, la, apa tu lagi apa ni, la, in, man, semua ni Ustaz taruh bawah topik fi'il mudhari' sahih. Okey. Tapi yang ini macam ada macam term haraf lah, dia macam huruf. Betul. Okey, baik. Semua ini dia kategorinya adalah harf. Umumnya kategori adalah harf, walaupun ada yang masuk dalam kategori isim lah. Umumnya adalah kategori harf. Okey. Sebab itu kalau kata kita belajar nahwu, ini masuk dalam huruf jazam. Huruf yang mensukunkan fi'il mudhari'. Maksud dia huruf jazam, huruf yang mensukunkan. So apa pun yang datang selepas dia akan sukunkan lah. So kalau dia huruf fi'il mudhari' sahih, bukan alif wawiyah, dia akan sukunkan. Kalau dia ada alif wawiyah di akhir, dia akan hilangkan alif wawiyah. So ini semua adalah harf, adalah huruf. Kategori huruf lam, lamma, semua ini. Cuma saya tak sebutkan dia huruf jazam ataupun huruf yang mensukukan. Huruf jazam saya tak sebut dia huruf jazam lah. Majzum Kan? tak Ustaz? Majzum. Majzum lah. Dia harfu jazam, perbuatan dia majzum. Dia memajzumkan. Saya tak sebutkan dia huruf jazam sebab nanti nak kena belajar pula ataupun nak kena ingat pula terms huruf jazam tu. So sebab dia bukan fokus kita sekarang ini untuk nak kuasai huruf jazam, kan? Saya cuma nak kita masih lagi kenal itu adalah fi'il mudhari', cuma dia berubah kerana ada huruf yang datang sebelum itu. Itu je. So saya tak sebut huruf jazam. So, saya faham sekarang. Kalau saya sebut huruf jazam, nanti lepas ni saya kena sebut huruf nasab. Kan? So dia akan jadi tak alamak, tadi dah huruf jazam.
Ini macam nasab juga lah kan Ustaz? Bukan? Tak, nasab nanti ada huruf-huruf yang lain. So ini dah ada 2, 4, 6. Nanti ada huruf nasab lagi. Nanti dia akan rasa banyak. So saya tak Banyak. dulu. Ustaz, berasap macam Ustaz. Nasab boleh. Kenapa saya tak sebut dulu? Sebab perkataan ini, sebab kita kan nak fokuskan pembelajaran kita untuk tadabbur kan. So perkataan ini kesannya adalah pada fi'il mudhari' yang datang selepas itu. Poin tadabbur yang kita nak ambil adalah pada fi'il mudhari' itu. Bukan pada huruf jazam ataupun huruf nasab tu. Huruf jazam, huruf nasab itu tugas dia. Dan kita boleh dapat makna dia daripada terjemahan. Tapi fi'il mudhari' punya point kita tak dapat daripada terjemahan. Itu kita kena kenal dia adalah fi'il mudhari'. Baru kita boleh dapat. Okey. Ustaz, kita ikut peringkat-peringkat Ustaz. Ikut dia. Betul lah. Yalah, memang kena dah masuk kelas saya kena ikutlah. Kan? Itulah. Maksud saya, terima kasih Haji Seth bertanya. Sebab saya kena terangkanlah supaya clear lah kan. Sebab nanti mungkin ada tertanya, ini rasanya huruf jazam. So, ya betul, dia adalah huruf jazam. So, siapa yang dah tahu dia adalah huruf jazam, betul, inilah dia huruf jazam. Semua saya tak sebutkan je. Itu je. Tapi dia betul. Masalahnya Ustaz, kami ni dah belajar dengan Ustaz jadi keliru. Jadi dengan Ustaz ni minta pencerahan lah. Kaitkanlah Ustaz. Betul. Betul. So tanya je, tak ada masalah. Sebab memang saya yang kita belajar di sini kita tak ikut buku. Mana yang tak perlu sebut dulu saya tak sebut dulu. Saya tak sebut. Ustaz ikut priority lah. Priority. Nanti bila kita nak fokus kepada nak dapatkan, nak kuasai fi'il mudhari', nak kenal dulu fi'il mudhari' yang bagi kesan pada tadabbur. Tapi sebab nak kena hafal huruf jazam, nak kena hafal huruf nasab, kita rasa macam alah banyaknya pula nak kena hafal. So yang lain malas nak hafal. Kan? So nanti tinggal je kan. So yang ni kemudian nanti kita akan pakai. So kita tahu terms dia nanti kemudian. Okey. Tajunya. Tak dapat lah tu. Boleh lah. Kita dah sampai pada la yang untuk larangan. Yang lihat pada perkataan in. Lepas itu. Sebab itu perkataan in. Kalau tengok yang atas ni pun, atas ni kan, saya tak letakkan pun terjemahan dia apa. Lam ni apa, lama apa, man apa, in apa, saya tak letakkan pun. Sebab bukan itu fokus. Saya tak nak fokuskan yang tu dulu. Fokus kita nak kenal dulu fi'il mudhari' yang bentuknya itu dah terganggu sedikit sebab ada perkara yang berlaku pada dia. La belum Ustaz. La belum? Betul, belum. Okey. Saya besarkan sikit. Okey. La larangan. Sorry Ustaz, la rasa Ustaz dah Sudah brief, dah. tapi tak apa Ustaz revision. Itulah Ya, saya rasa Ya, pun ke? saya dah lah. Saya Dah tertidur. Dah ni rasanya situ. Dah larangan. Okey. In itu saya rasa lah kita dah lah. Okey, tak apa. Okey. Ustaz, Ya saya. Silakan. dengan inna sama ke? Tak. In dan inna tak sama. Inna sesungguhnya, in jika. Inna sesungguhnya in jika. Betul. Oh, so dia tak pakai. Okey. In je lah ya. In sahaja. Firman Allah Subhanahu in yasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u. Kita lihat perkataan yasha. Kita tak perlu ingat pun in. Tengok, jumpa je perkataan yang kita rasa macam yang tengok je perkataan tu. Baik, perkataan dia yang ada ya di awal perkataan. Huruf akhir sukun. Baris asalnya apa? Patutnya ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Itu tanda asal kita. Huruf akhir baris depan. Tapi di sini huruf akhirnya sukun. Kenapa sukun? Mesti ada sesuatu yang menyebabkan dia berubah. So bila tengok kat depan tu ada perkataan in. Okey, maka
okeylah, tak kisahlah dia tu sukun kan. Baris akhir berubah tetapi kategorinya itu tetap tidak berubah. Yasha'u kategorinya tetap apa? Dia tetap Mudorek. fi'il mudhari'. Baris berubah sebab ada i. Okey. Untuk perkataan in ini, ini saya kongsikan siap-siap sebelum pergi pada ayat yang lain. Perkataan in ini, kalau dia datang dalam ayat, dia akan mensukunkan minimum 2 fi'il mudhari'. Minimum 2 fi'il mudhari'. Okey. Sebab itu kita lihat selepas daripada itu, in yasha' kita ada yuzhibkum. Okay, nak buat apa dulu? Potong. Potong apa? Kum yang berada di belakang. Okay. So tinggallah yuzhib dan juga kum. Okay, yuzhib, ya saya. Tunjukkanlah step dia. Mula yasha'u. Lepas tu datang perkataan in. Lepas tu dia berubah menjadi yasha'. Ya, faham lagi dah. Kalau Ah. dia Proses orang kronologi kat mana nak Kronologi dia. kronologi. Ya. Lepas itu bila kita mula belajar tanda Jadi- untuk fi'il mudhari', jadi kita bila baca macam tu, oh kita nampak, oh ni masih fi'il mudhari' sebab in dah termasuk kat situ. Dia macam tu. so itu yang sebutkan Nak ingatlah. bila kita mula-mula belajar fi'il mudhari' dulu kan, tanda kita semuanya nanti boleh tengok dalam carta fi'il mudhari' kita. Kita belajar kita ada ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Kita ada ta di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Kita ada hamzah awal perkataan, huruf akhir baris depan. Dan kita ada nun awal perkataan, huruf akhir baris depan. Kenapa dulu kita ulang baris akhir, baris depan, baris depan, baris depan, baris depan? Kerana nak beritahu inilah dia baris asal untuk fi'il mudhari', baris asal. Kenapa? Kerana nanti bila kita masuk ke depan, kita akan tengok dia fi'il mudhari' tapi barisnya itu berubah. Barisnya jadi berubah. Sama ada sukun ataupun nanti lepas dia akan ada juga yang berbaris atas. So bila berlaku perubahan baris tu buatkan kita, okey tak apa, relax. Kan? Kita tahu dia baris depan tapi dia bukan baris depan. So mesti ada sesuatu yang jadikan dia baris depan. So untuk perkataan ini asalnya dia adalah apa? Yasha'u. Kan? Apakah tanda fi'il mudhari' yang ada di sini? Kita ada ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Itu tanda fi'il mudhari' dia. Tapi bila masuk perkataan in di depan, maka dia telah mensukunkan huruf yang terakhir. Jadilah yasha' sahaja. Kenapa jadi yasha'? Kerana in masuk di depan itu. Jika tidak, dia maintain lah macam belakang ni kan. Yasha'u. Ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Dia maintain. Sebab apa? Depan tu tak ada pun in ataupun huruf-huruf yang lain. Itu maka dikekallah dalam rupa bentuk ataupun tanda yang asal. Sikit Ustaz nak tanya, kenapa dia berubah cara resam tulisan dia tu? Yasha' yang kat atas tu, hamzah tu naik Baik. atas alif tu. Ini sama macam yang Haji Sas tanya tadi, perkataan yakun. Sebelum yang sukun itu ada huruf illah. Yang yakun tadi jadi yakun. Kenapa? Huruf terakhir tu nak disukunkan, tapi sebelum huruf sukun tu ada huruf illah, alif waw ya. Maka jika ada huruf illah tu dibuang dan disukunkan huruf yang terakhir. So yasha' ni sama. Asalnya yasha'u ada alif kat sini kan. So bila nak sukunkan dia, sebelum itu ada huruf illah, maka huruf illah tu dibuang. Dia terus masukkan saja dengan sukun tersebut. Boleh? Okey. Yasha' yuzhibukum. So dengan yuzhibukum. Yuzhibukum tanda yang ada ya di awal perkataan. Huruf akhir sukun. So kalau ikut tanda kita tak lengkap lah. Patutnya ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Tak lengkap. Tapi kita okey je. Tak ada masalah. Janji maintain huruf mudhari' depan tu ada. Anita tu dia maintain ada di situ. Ustaz, kalau kita baca dia sebagai yuzhibukum tu salah Ustaz? Salah. Salah. Kenapa salah? Kerana okey.
saya sebutkan. Di sini yuzhibukum, depan dia ada apa-apa huruf tak? Tak ada apa-apa huruf. Depan dia ada fi'il mudhari' juga. Jadi apa yang mensukunkan dia, dia balik kepada yang depan ni tadi. Okey. Dia tawabik Ustaz ni. Ya, Azam dua huruf, dua kalimah sekali. Dia betul. Dia dua kalimah sekali. Tiga tak? Bukan, dua je. Wayastah tu ada dia. Minimum dua fi'il mudhari' dia cakap. Ya. Minimum dua. Minimum dua. Minimum dua. Tapi dia boleh lebih lagi lah. Kenapa minimum dua? Akan jadi kita tengok. Okey, baik. Kita tengok pada ayat 133 ini. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha kaya lagi melimpah-limpah rahmatnya. Jika ia kehendaki, nescaya ia binasakan kamu. Okey. Iya, saya wayastah. Kita ada in. Okey. Sini tadi yang sukun, sini tadi mudhari' yang disukunkan. Yang yasha' sukun kerana in, yuzhib juga sukun kerana in. Kenapa? Kenapa minimum dua in ini mensukunkan fi'il mudhari'? Baik. Kerana perkataan in, bila dia datang, dia memberitahu sesuatu dan kesan dia. Dia bagi tahu sesuatu dan kesan. So apa yang dia bagi tahu itu kena sukun, kesan dia pun kena sukun. Okey. Contoh kalau saya kata macam ni, jika saya nak, lengkap tak ayat tu? Tak lengkap. Kena ada jawab syarat Ustaz. Kena ada jawab syarat dia. Kan? So kena ada belakang dia apalah untuk melengkap. Kalau kata jika saya nak, orang pun tunggu sampai aku sudah nak apa? Orang akan tertunggu sebab orang tahu ayat tu tak lengkap. Ya, jika saya membaca, orang pun tunggu. Apa dia? Tidur ke? Jika saya membaca, saya tidur. Cepat tidur. Orang akan tunggu kalau dia sebut jika. Sebab apa? Ayat tu tak lengkap kecuali ada sesuatu yang sebutkan di belakang. So sama dengan perkataan in. Dia kena ada sesuatu yang sebutkan, dia kena ada dua minimum fi'il mudhari' yang disukunkan. Kerana kedua-dua itu berkait. In yasha' yuzhibkum. Jika ia kehendaki, dia binasakan kamu. Begitu. Itu dalam bahasa Arab dipanggil sebagai apa? Syartiyah tadi. Sebagai huruf syartiyah. Dia kena ada dua. Kalau satu sahaja dia tak lengkap. Dia tidak lengkap. Maka yuzhib ini kenapa dia jadi sukun? Kerana kesan daripada perkataan in ini. Kesan daripada perkataan in. Sebab itu dia masih lagi sukun. Okey. Ustaz, yastahlif tu pun sama kan? Baik. Yastakhlif. Ya di awal perkataan. Huruf akhir sukun. Alamak, kenapa sukun? Baik. Tengok kat sebelum tu, wow. Rupa-rupanya dia ini disukunkan. Kenapa? Kerana in juga. Dia masih lagi ada kaitan. Ada wow itu yang menyambung. Mengatofkan. Mengatofkan. So dia masih lagi dalam cerita ini. Yasha' yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum. So kalau dia kehendaki, dibinasakan, kemudian ditukar. So dia dalam cerita yang sama. Macam Lepas tu saya sebutkan dia minimum kena ada berapa? Dua. Ustaz boleh tawabik ataf ke Ustaz? Wow tu. Wow yastakhlif. Waw itu waw ataf, betul. Okay. Ya. Dia tawabik tak ataupun dia ikut Ataf masuk tabik lah. Masuk tawabik lah. dia follow yang Betul. tu. Tawabik tu apa? Saya tak faham. Follow. Dia ikut Ikut. yang format Ikut. format yang sebelumnya. Ikut. Itibak. Tabi'in. Tabi'in. Tabi'in tu faham. Tawabik ni tak faham. Tadi dah belajar dah Ustaz Badil dah tahu tadi. Okey. Tabi'in. Kita kalau perkataan yang bunyi lebih kurang sama, tak apa, ambil je maknanya dia sama. Baik. In tahris. Alamak, saya salah pula letak contoh. Tak apa, kita ambil je. In tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil. Baik, perkataan tahris. Okey. Tanda yang ada ta di awal perkataan. Huruf akhir sukun. Kenapa dia sukun? Kerana in yang datang di depan. Tapi ta di depan itu maintain sebagai huruf mudhari' yang berada di situ, dia tidak berubah. Maka perkataan tahris
kategorinya sama, dia tetap adalah fi'il mudhari'. So, mana lagi satu? Lagi satu tu la yahdi, la yahdi, lah. la yahdi. Dah terperangkap tu tak kata dia silap bagi contoh tadi. Saya silap bagi contoh sebab dia tak nampak jelas. Yang ini kedua-duanya. Ada dua. So kenapa? Sebab dia lah tu Ustaz. dia jadi potongan ayat pula. Dia salah. Saya salah bagi contoh. sebab tak sangka. Pelajarnya pandai-pandai, pandang ke depan, jauh. Masya Allah. Sebab kadang dalam bahasa Arab kan, contoh kalau siapa belajar tentang mubtada' dan juga khabar kan, subjek dan juga predikat. Kadang khabar tu datang dalam satu perkataan. Kadang khabar tu datang dalam bentuk ayat. Tu dia dah pakai la kat situ Ustaz. Jumlah berjumlah. So inilah bahagian dia. Dia datang dalam bentuk ayat ataupun separuh ayat. Dia datang. Tadi Dia dah macam larangan dah pula kat situ la tu. Betul. Ustaz kata tadi kalau ini dia akan mensukunkan sekurang-kurangnya 2 fi'il mudhari', tapi ini satu je. Betul. Ini satu saja. Kenapa? Kerana yang belakang itu Lawan dia. Lawan dia tu dalam bentuk ayat. Lawan dia tu dalam bentuk ayat. La yahdi. La yahdi man yudhil tu khabar dia. Dia datang dalam bentuk ayat, bukan dalam bentuk perkataan lagi dah. Itulah kata saya tersilap tu, kerana dia Ustaz kalau dah ada in kat depan, masuk pula la, pakai lagi ke in tu dah tak apply dia kan, dia pakai la pula kan. Apa dia? Untuk la tu. Itu bukan la larangan, itu la nafi. La nafi. Okey. Kalau kita tengok, saya kongsikan teks Arab ni. Okey. Tahris ini, okey. Dia letakkan sini. Fa innallaha la yahdi. Ta'lil lil jawab. Jawab tu. Jawab kepada apa? Kepada inilah. Kan sebab in ini adalah syartiyah. Tahris itu adalah fi'il syarat. So dia kena ada jawab. Kalau syartiyah dia kena ada apa yang disebut dan kesan dia apa. Dalam bahasa Arab disebut sebagai jawab. Jawapan kepada apa yang disebutkan. Contoh kalau saya makan, saya kenyang. Kalau saya membaca, saya tidur. So dia kena ada dua perkara. Kan? So di sini bila sebutkan in tahris, kena ada jawapan dia apa selepas itu. So dan di sini dia datang dalam bentuk ayat, dia tak datang dalam bentuk perkataan. Dia datang dalam bentuk ayat. Okey. Innallah la yahdi man yudhil. Sini dia tak bagi i'rab jumlah. Okey. Di sini letakkan fa innallah alfa rabitah lil jawab. So jawab apa? Jawab kepada inilah in ini, iaitu syartiyah ini tadi. Kan? So tahris ini disukun kenapa? Dia mudhari' majzum li'annahu fi'il syarat. So dia adalah perbuatan dia, so ini adalah jawapan dia, al-jawab dia di sini. So, sebab itu kalau yang in ini dia ada dua. Dia ada fi'il syarat dia ataupun dan juga jawab kepada syarat dia. Syarat tu apa? Itu saya tak sebutkan lah kan. Itu yang saya tak sebutkan istilah dia, sebab kalau mula sebut istilah dia akan jadi panjang lah. Syarat tu apa pula? Kan? Kenapa fi'il syarat lepas tu jawab syarat? Jawab syarat tu apa pula? Dia akan jadi panjang. So sebutkan in sahaja kan. Kerana tak nak memanjangkan dia punya perbincangan tu kan, sebab dia ringkas je. Kan? Kita nak kenal fi'il mudhari' yang datang selepas itu disukun sebab ada in. Itu je. Itu sahaja. So ke depan nanti bila belajar nahwu baru kita akan memeningkan kepala untuk cari dia punya depan dia apa, kesan dia apa, bentuk-bentuk tu, kadang dalam satu perkataan, kadang dalam bentuk ayat dan sebagainya.
Itu nanti. Kecil cukup Ustaz. Banyak dalam Quran Ustaz. Hmm? Banyak dalam Al-Quran tu. Ya. Buat ni kamu kena ni. Kalau tak Baik. Awak So, jawab kepada in tu. seterusnya in yang surkumullah. Bagi kita potong kum yang berada di belakang itu, perkataan yang sur, ya dia perkataan huruf akhir sukun. Kenapa? Kerana in yang berada di depan. Tapi tak merubah kategorinya. Tetap sama, dia adalah fi'il mudhari'. Okey. Wa iyakhzulkum. Baik. Potong kum, yakhzul. Ya dia perkataan huruf akhir sukun. Kenapa? Ada in yang berada di depan. Kategorinya tetap sama, dia adalah fi'il mudhari'. Baik. Ringkasnya, kalau yang ni mana jawab dia Ustaz? okey. Itulah. Dia kena ada dua begini. Ini bentuk biasa dia begini. Okay. Bentuk biasa dia begini. Tapi ada bentuk yang luar biasa. Dia depan ada, belakang bukan bentuk yang begini. Belakang tu datang dalam bentuk ayat. Okey. So bila dia datang dalam bentuk ayat, macam ni kita nak tahu yang mana satu? Baik, carilah yang selepas perkataan atau selepas huruf fa. Selepas huruf fa. Okay. Mana? Intahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudil. Ini adalah jawab kepada syarat tu. Ini jawapan dia. Sini Jawab in dalam yansurkumullah fa dia. Kepala. Fala ghalibalakum. Itu jawab dia. Kalau Allah tolong kamu, maka tak ada siapa yang boleh kalahkan kamu. So itu dia punya jawapan dia. Kalau Allah tolong, tak ada siapa boleh kalahkan. Itu dia. Wa in yakhzulkum faman ada fa. Faman zalladhi yansurukum min ba'di. So dia datang daripada ayat semua. Faman zalladhi yansurukum min ba'di. Itu jawab syarat dia. Kalau Allah menghinakan kamu atau mengalahkan kamu, maka siapa lagi yang boleh nak membantu kamu selepas daripada Allah Azza wa Jalla. So dia datang dalam bentuk ayat. Dia punya jawab syarat. Macam mana nak tahu? Tengok fa, selepas fa itu. Satu phrase ayat selepas daripada fa, itulah jawapan kepada yang berada di depan itu. Ustaz, kalau kita baca Quran, saya sekarang bila ada fa Ustaz, saya akan sambung. Saya tak akan berhenti dekat in tahris ala hudahum. Kita boleh sambung kan? Fa innallah lepas tu. Bila saya nampak fa sekarang Ustaz, saya akan baca the whole sentence Ustaz. The whole Masya Allah. saya tak berhenti dekat hadahum. Betul. Kecuali kalau ada yang kecil-kecil itu short kan. Soalan tu atau jim ke, okey lah. Tapi kalau macam ni kan, dia memang tak berhenti. Dia akan jadi macam satu cerita. In yansurkumullahu fala ghalibalakum wa in yakhzulkum faman zalladhi yansurukum min ba'di. Jadi boleh rasa dia macam satu ayat. Kalau kita berhenti, dia jadi tak cantik lah. Yalah, kalau dia pakai sum pun tak cantik Ustaz. Dia kalau jadi summa pun dia tak kena. Dia tak jadi. Dia lambat. Yang ni lambat. Betul. Lambat. Sambung pun lambat. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Tamsaskum. Ta dia perkataan, kita potong kum tu dulu. Ta dia perkataan huruf akhir sukun. Kenapa? Dia huruf di depan itu kategorinya kekal sama, dia adalah fi'il mudhari'. Tasuhum, baik ada di belakang ini. Potong hum, tasuhum. Ta dia perkataan huruf akhir sukun. Kenapa? Kesan dia daripada in yang berada di depan itu. So ini adalah jawapan pada yang depan. Ini jawapan macam yang ini lah. Dia sama macam yang atas ni. Terus ya. Macam yang atas, contoh yang atas ada wal. Terus. Jika kamu mendapat yang baik, tasuhum. Dia rasa tak seronok. Tasuk ni pun sebenarnya ejaan dia begini. Ada tasu'u. Asalnya macam ni, ada waw. Tapi dia bila nak disukunkan huruf akhir tu, waw itu pun dibuang. Dia lah tasu'um. Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Tusibakum, potong kum, ta dia perkataan huruf akhir sukun. Kenapa? In yang berada di depan itu. Kategori tusib tetap sama, dia adalah fi'il mudhari'. Tusib ni pun sama. Asalnya dia adalah tusibu.
tusibu. Ayat Quran ada tusibu bihi may yasha'u min ibadih. So, bila huruf akhir tu nak disukunkan, ya itu pun dibuang. Jadilah dia tusib. Okay. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. So itu tu sama perkataan ta'jab. Yuk. Itu in kita lihat pada ya Saya saya tanya sikit. silakan. Adakah semua in tu adakah dia membawa makna yang itu ataupun in boleh juga digunakan benda lain? Macam kita tengok ayat surah Jin Baik. ayat 25 Ustaz Ayat 25. Baik. Qul in adri aqaribun. Itu saya cuba nak minta penjelasan. Okey, baik. Maksudnya dia jumpa je yang apa lain daripada yang Pelik-pelik yang lain. Kebetulan saya baca benda ni Ustaz. Masya-Allah. Tapi dia cakap sebab kat sini dia tak cakap in tu sebagai jika, dia kata tidak. Jadi saya nak tanya itulah. Betul. Baik. Jadi bila dia sebagai tidak dan bila dia sebagai jika tu Ustaz? Okey. Umumnya Kebetulan Ustaz, kebetulan. Masya-Allah, jazakallahu khairah. Umumnya perkataan in hukum asal dia adalah syartiyah. Dia adalah syartiyah. Syartiyah tu apa yang tadi kita sebut itulah. Dia kena ada satu perkara, kemudian ada kesan dia. Okey. So itu hukum asal dia adalah syartiyah. Tapi biasalah kan huruf-huruf dalam bahasa Arab ataupun khususnya huruf dalam Al-Quran dia Ustaz, syartiyah tu maknanya dalam bahasa Malaysia dia syarat lah ya. Syartiyah syarat. Ejaan dia macam tu lah. Tapi nak sebutkan dia syarat tu Ada. Dia tidaklah tepat tapi bolehlah. Bolehlah. Dia bukanlah dia syartiyah macam syarat lah. So kalau kita nak letakkan dengan makna syarat bolehlah. Dia bersyarat, kena ada dua. Kena ada apa yang dibuat dan kesan dia. Untuk implikasi dia. Untuk belajar matematik lah, penakulamantik. Okey. So kira-kira ada dua, apa yang dia buat dan implikasi dia. So kena ada dua. Macam kita buat kaji kat mak lah. So syartiyah dia adalah 1+1. Dia wajib ada dua-dua. Kalau ini hukum asal, ini pun hukum asal dia lah. Kan? Kerana ada tak Quran guna satu sahaja? Ada. Okay. Kan? Tapi kena tahu hukum asal dia. So bila jumpa nanti, Quran guna satu je. So mesti ada sebab kenapa guna satu. Okay. So in hukum asal dia adalah syartiyah. Inilah yang kita sebutkan, dia buat sesuatu ada implikasi dia, ada kesan dia. Itu hukum asal dia. Tapi ada harf dalam Al-Quran khususnya, dia ada makna-makna ataupun penggunaan yang lain. Okay, dan in juga digunakan sebagai salah satu bentuk penafian, cuma dia jarang digunakan. Ada digunakan untuk penafian tetapi jarang. Okay. Bila digunakan in ini untuk penafian, bila ada disebutkan tentang satu perkara, kemudian dia nak menafikan perkara itu, maka kita boleh gunakan la dan kita boleh gunakan juga in. Boleh guna la ataupun boleh guna in. Maka in di sini adalah bentuk penafian. Macam mana nak mudah faham? Dia macam ni. Dalam Al-Quran, kita ada, kita dah belajar sebelum ini huruf jar, betul tak? Dan salah satu huruf jar adalah huruf apa? Li dan juga la. Kan? Ini adalah huruf jar. Okey. Dan selepas daripada huruf jar, kan, kena ada apa? Isim. So bila kita ada huruf jar, selepas dia tu mesti isim. Sebab itu huruf jar menjadi salah satu tanda kepada isim. Tapi kalau kita tengok, macam akan ambil ke sini, anggam kat sini ada. Ayat 28 ni tu. Liya lama. Dia ada apa kat depan tu? Lam. Li. Selepas itu dia ada apa?
Ya'lama. Ya'lama ni isim ke fi'il? PL. Dia ada fi'il. Mudhari'. Kenapa ada fi'il pula? Sepatutnya boleh tak fi'il? Tak boleh. Kenapa dia ada fi'il? Kerana la di sini dia ada tugas yang lain selain daripada huruf jar. Tapi tugas asal dia apa? Huruf jar. Tapi dia ada tugas yang lain selain daripada huruf jar penggunaan dia. Dan kita jumpa sebelum ini kita ada waw. Waw apa? Waw sumpah, demi. Kita ada tak waw yang maksudnya dan? Ada. Waw yang untuk sambung? Ada. So begitulah huruf dalam Al-Quran. Dia ada beberapa penggunaan. So kita kena tahu penggunaan asal dia apa dan kemudian penggunaan yang lain daripada penggunaan asal. So penggunaan yang lain itu dia akan tambah makna daripada sudut tadabbur dia dan makna-makna yang khusus untuk ayat tersebut. Kan. So ini ada 72 27 tu Ustaz makna dia. Please. Ini liyak lama ni. 27 makna dia tu. Liyak lama supaya apa? Lamulkan. Supaya ia mengetahui. Dia akan tahu. Scroll atas Ustaz. Oh, okey, terjemahannya. Okey. Okey. Melainkan kepada mana-mana rasul. Bukan. Terjemahan di sini 28. Sekejap. Ni. Dia sorry. Supaya ia mengetahui. Lamkai. Ia mengetahui. Okey. Dia sama dengan Pasal tak lama. dia sama dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia ada ni dan kemudian ya'buduna. Ya'buduna tu fi'il isim ke fi'il? Dia fi'il. Fi'il mudhari'. Kenapa? Kerana lam di sini dia bukan huruf jar. Dia adalah tugas dia yang lain lah. Tugas dia yang lain. So ini sama dengan kategori in tadi. Dia salah satu penggunaannya adalah untuk penafian, tetapi dia ada sesuatu yang disebut sebelum itu dan kemudian dia dinafikan. Jadi kan Ustaz, kalau kita nak kenal, bila kita tengok nampak ada in kemudian tu dia tidak ada dua dan tidak ada jawapan, maknanya in ni bukanlah in yang Ustaz nak ajar lah. Baik, in yang kita sedang tengok ni, sebab tu saya tak fokuskan kepada in, saya fokuskan kepada fi'il mudhari' selepas itu. Untuk kenal fi'il mudhari' selepas itu. Sebab fokus yang kat sini dia fi'il mudhari' dia tak nampak Ustaz sebab dia ada benda alif tu yang tak nampak tu sama ada dia tu, tapi saya cari juga mana dia punya yang jazam dia tu tak ada, dan tu dia punya jawab pun tak ada, jadi rasa benda lain ni. Betul. Lepas tu yang saya nak fokuskan sini adalah nak kenal fi'il mudhari' yang telah berubah baris ataupun kehilangan huruf. Itu fokus dia. Lepas tu saya tak highlightkan pun tentang huruf-huruf jazam tu. Saya tak highlightkan. Ustaz, sebab tu minggu lepas saya cakap tu tak normal pasal memang dia punya pattern tak normal. Saya fikir balik, kenapa aku cakap macam itu kan? Bagaimana tak normal tu? Itulah pasal dia macam Hajar cakap tadi lah, kalau ikut kan tak nampak macam mudhari'. Itulah tak ada pattern mudhari' dia kat situ. Cuma ada ada Anita je lah yang kita boleh detect. Dia punya baris tu kita tengok, betul ke? So lepas kita belajar yang sekarang ini, so kita akan tahu fi'il mudhari' dalam Quran dia akan ada beberapa bentuk. Dia ada beberapa bentuk. So bila dia berubah pun depan ni kita tahu, okey je, memang dia ada sukun. Okey je dia baris atas. So okey je huruf ni hilang. So kita dah tahu dah bentuk-bentuk fi'il mudhari' dalam Quran. So fokus kita adalah nak kenal semua fi'il mudhari' yang ada dalam Quran tu. Tu fokus dia. Ustaz? Ya, saya. Okey, kalau macam ni, kalau ada alif nun yata ni, kita dah tak payah tengok ujung tu dah. Dia memang mudhari'. Okey. So kalau bila masanya yang kita nak yang pakai ujung je. Kan? Ustaz, do you get what I mean?
Dia pun now kalau ada ya, yakfur tu memang dah sure dah kita tahu mudhari'. Tapi because kita kata ujung tu sukun, uh, bila nak pakai sukun ni di ujung tanda sukun ni as mudhari' without ya? Kena tengok depan. Okey. Man ke, lam ke, macam tadi kan. Maksudnya ada tak perkataan yang hujungnya sukun tapi depan dia tak ada mudhari'? Tak ada tanda yang asal tu, alif nun yata tu. Okey, baik. Oh, yang tu. Untuk huruf-huruf yang kita tengok tadi tu, lam, lamma, man, in semua ni, yang datang selepasnya adalah mudhari'. Yang datang selepas dia bukan, dia tak ada yang datang selepas tu bukan fi'il mudhari'. Sebab itu saya letakkan kat sini fi'il mudhari' sahih. So semua huruf ni yang datang selepas dia adalah fi'il mudhari'. So dia memang akan ada alif nun yata tu lah. Tak ada yang tak ada. Mesti ada Ustaz, mesti ada. Mesti ada. Mesti ada. Kalau dia tak ada, okey, so tu nanti apa yang kita pelajari ni nanti siapa yang nak bagi ke depan dia akan dapat pakai lah kataan ni. So nanti siapa yang nak buat ayat yang menggunakan perkataan ni, so dia kena tahu selepas perkataan ni kalau dia nak buat ayat, dia nak guna perkataan ni, dia kena guna fi'il mudhari' selepas tu. Kalau dia guna fi'il lain daripada tu, contoh dia guna isim, salah. Kalau dia guna fi'il madi, salah. Dia tak masuk pada bahagian yang ini. Okay. So pada bahagian ini yang datang selepasnya adalah fi'il mudhari'. So kalau kita nak guna in syartiyah contohnya, yang datang selepas tu mesti fi'il mudhari'. Kalau orang tu guna in selepas tu dia pakai fi'il madi, salah. Ataupun in selepas tu isim, salah. Dia tak masuk pada bahagian yang syartiyah itu. Kalau ada pun dia akan jadi in yang lain lah. Maksudnya adalah lain. InsyaAllah lain lah. Okey. Betul? InsyaAllah. So kita ada in dan selepas itu sya'a. Sya'a madi ke mudhari'? Sya'a madi. Sya'a madi, dia tak ada, bukan fi'il mudhari'. So dia tak masuk pada bahagian yang syartiyah ini. Dia tak masuk pada bahagian ini yang syartiyah. Dia masuk pada bahagian yang lain. Dan untuk perkataan insya-Allah, dia special. Kenapa? Kerana dia digandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Allah digunakan dalam bentuk fi'il madi, kan, kehendak Allah. Jika dikehendaki Allah, menunjukkan kepada Allah dah tetapkan benda tu siap-siap dah. Sebab tu dia gunakan dalam bentuk fi'il madi. Dia tak gunakan dalam bentuk fi'il mudhari'. Kalau digunakan iyyasha'allahu, bunyinya macam baru nak plan, baru nak buat. Tapi kalau guna insya-Allah, so kita tahu apa yang akan jadi selepas ni, memang dah siap Allah dah takdirkan dia. Lepas tu perkataan insya-Allah, dia kat belakang tu tak ada apa-apa. Dia cuma kalau Allah menginginkan. Itu je dia punya terjemahan dia. Ustaz ya. Ya, saya. Maaflah saya nak tanya. Silakan. Sebab saya banyak tak ikut. Ini Ustaz kata fi'il mudhari' sahih. Betul. Perkataan sahih tu untuk apa, nak explain sahih tu? Baik, sahih tu kalau untuk inilah, untuk ini. Ada fi'il mudhari' yang tidak sahih. Okey, itu istilah kadang dalam bahasa Arab, istilahnya kena tengok guna untuk apa, kan? Kalau kita ada istilah sahih. Istilah sahih kalau guna untuk hadis, maksudnya tentang dia autentik ataupun tidak, dia sebut perawi dia, itu. Kan? Itu dalam istilah hadis. Bila kita masukkan dalam istilah bahasa Arab, maaf sebelum tu, kalau kita masukkan dalam umum penggunaan orang Arab guna, maka sahih digunakan untuk menggambarkan apa? Orang tu benar ataupun orang tu sihat. Okay. Sebab itu dalam hadis Nabi sebutkan sedekah yang terbaik adalah sedekah waktu bila? Salah satunya? Waktu bila miskin.
Banyak kita kekurangan lah. Ataupun orang tu memerlukan. Ya. Sedekah yang terbaik. Yang kita sayang. Yang kita lagi apa? Yang Sedekah kita subuh. Terbaharu. tidak minta Sedekah dikasih. Ustaz tanya macam-macam jawapan. Orang tua belajar macam tu lah. Semua menembak je. Dah lupa lah Ustaz. Ada 40. Okey. Ada 40 ada ke Ustaz? Sedekah subuh Ustaz. Kejap ah. Tak apalah tu, okey lah tu. Cuba menjawab. Okey. Kesian Ustaz tanya orang tak jawab. Kena jawab juga. Sedekah terbaik bila kaya, masa kaya Ustaz. Susah. Masa kaya. Okey, dah saya bawakan tu weh, senang. Okey. Seorang lelaki bertanya. Besar sikit Ustaz. Okey. Seorang lelaki bertanya, ja'a rajulan Nabi. Seorang lelaki datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zam ajran?" Sedekah apakah yang paling besar ganjarannya? Nabi kata apa? To give in charity when you are healthy. Anta saddaqa wa anta sahihun. Sahih di sini maksudnya apa? Sehat. So, bukan sahih maksudnya hadis ini adalah sahih. So istilah hadis lain. So istilah umum Arab gunakan sahih itu maksudnya adalah sehat. Okey. Dan kita masuklah dalam istilah bahasa Arab. Bila istilah bahasa Arab bila digunakan sahih, maksudnya ialah perkataan yang tidak ada huruf illah. Perkataan yang tidak ada huruf illah. Huruf illah tu apa? Alif, waw, ya. Ya, bersakit. Ini namanya huruf illah. Huruf illah ni apa? Kalau kita lawankan dia dengan sahih, so huruf illah ni huruf yang sakit. Sahih adalah yang sehat. Yang tak ada huruf illah, tak ada huruf. So yang maksudnya yang tak ada huruf illah di akhir dia. Yang kita masukkan sekarang adalah huruf illah yang berada di akhir tu. So ra dia adalah huruf sahih. Lam huruf sahih. Kan dia bukan huruf illah. Huruf illah tu 3 je, alif, waw, ya. Kalau dalam tajwid pula alif, waw, ya ni namanya huruf apa? Mat. Huruf mat. Itu bezalah kan. Tajwid lain, dalam tu lain. Sebab tu istilah-istilah Arab ni kena faham ikut dia punya subjek dia apa ketika itu. Dia tengah cakap tentang Ya nikah pula sahih ni mana okey. Okey. Sahih. Sah. Diterima kan. Sah hukum dia. Ustaz. Ada Haji Zainal. Baik. Ya saya. Tanya istilah sihat tu. Sihat yang macam mana Ustaz? Adakah sihat dari segi fizikal, sihat daripada kerusakan hati? Untuk Sihat apa? Huruf illah. Sihat huruf illah. Dari segi huruf ke dari segi badan? Dari segi hadis tadi? Kena tanya. Tadi sedekah tadi Ustaz. Banyak betul. Banyak betul bidang belajar ini. Satu perkataan je tapi lepas ni orang tanya soalan kena tanya dulu. Awak tanya bidang apa ni? Fiqh ke? Hadis ke? Bahasa Arab ke? Kan? Kena tanya topik. Kena tanya topik dulu. Kullu ma'rufin sadaqah tu tahulah saya. Sahih ni Sahih tu sahih. terjemahan letakkan sebagai healthy. So dalam keadaan seorang itu masih lagi dalam keadaan yang sehat. Sehat tubuh badan. Sehat tubuh badan. Bukan sehat hati lah. Sehat tubuh badan. Sebab kalau sehat hati memang akan bersedekah je lah kan. Waktu sehat tubuh badan. Sebab sebenarnya orang bila sakit, waktu tu memanglah lagi dekat nak mati, lagi banyak dia akan infak tu. Waktu sehat tak ada nak infak sangat, nak sedekah sangat. Sebab waktu tu dia boleh enjoy duit dia. Sebab tengah sehat. So dia akan memilih untuk dia enjoy lah duit dia. Tapi bila sakit, bila ada masalah, waktu tu orang akan mudah untuk nak bersedekah. Diterima tak sedekah tu? Diterimalah, tapi dia ta'azamu ajran. Dia akan diberi ganjaran tapi bukan yang terbaik. Itu yang Allah katakan untuk kita nak apa? Ahsanu amala tu, amalan yang terbaik. So inilah dia.
So kalau sedekah tu, infak tu baguslah, memang baik pun dapat ganjaran, tapi yang Masa terbaik sihat adalah apa? lah. Waktu sihat. Waktu sihat, waktu tengah rasa kedekut. Waktu tengah rasa kedekut, waktu tengah rasa takut miskin, waktu tengah fikir macam-macam lagi. Nak beli ni, nak beli tu, nak ni. Waktu tu, itu waktu yang terbaik. Kalau waktu tengah sakit, waktu tengah down, waktu tengah sedih, waktu tengah ada masalah, kan, waktu tengah tak berapa sangat duit, tengah miskin tu, kita pun sedekah. Dapat tak pahala? Dapatlah. Cuma dia tak adalah a'zamu ajran. Itu je. Pernah dengar lah, hari ni baru dengar. Lalu yang dicintai aja, yang ku sayangi aja, yang tak boleh sedekah, yang Betul. Betul. So yang itu dia menggabungkan lah. So bila kita dalam keadaan tengah sihat, okey, aku tengah sihat ni, aku nak sedekah. So aku nak bagi yang terbaik. So dalam nak bersedekah tu pula cabarannya lain. Ada orang yang di tengah sihat dia bersedekah, tapi dia bagi yang dia dah tak nak. Dia bagi sikit, tak sesuai lah dengan apa yang dia ada. So itu tak kena pula lah dengan al-abrar. Al-abrar bagi apa yang paling dia suka. So dia dah a'zamu, dia tambah lagi dengan paling dia suka, dia jadi a'zamu. Dia yang terbaik. Itu yang dia dapat syurga yang tinggi sangat tu. Syurga dia dah dapat tinggi, so dia dapat tinggi lagi daripada yang dah tinggi. Ustaz, yang priority bila ada duit nak pergi melancong ke nak pergi sedekah duit tu? Duit tu duit tu economic goods, which is limited dia punya kegunaan. Betul. Kali ke Ustaz? Dah umrah 5-6 kali ke? Kita boleh buat dua-dua. Bila ada duit, kita boleh bersedekah dan melancong. Bagilah dekat saya yang melancong. So dapat sedekah dan dapat melancong. Saya lah yang dapat melancong. Reward untuk diri juga. So nak bagi yang mana, kan? Source kita limited. So kalau dalam hadis sebut itu waktu yang terbaik untuk kita memberilah bersedekah. So digabungkan dengan hadis yang lain. Sebab tu kalau nak buat keluar satu pendapat, dia bukan just macam tu, dia kena menggabungkan beberapa maklumat. Dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? Sedekah yang terbaik itu adalah ikut apa dia sebut? Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Mereka bertanya kepada Muhammad, nak infakkan apa? So infakkan apa? Apa yang terbaik, maka berilah kepada kedua ibu bapa dan juga kepada ahli keluarga, kaum kerabat yang terdekat. Hadis menyebutkan, Nabi kata kalau kamu ada duit maka berinfaklah. Dan Nabi kata yang pertama sekali perlu diinfakkan adalah kepada diri sendiri dulu, kemudian ahli keluarga. So boleh tak kalau kita dapat duit kita nak shopping sendiri dulu? Boleh. Itu yang Nabi sebutkan. Diri sendiri kemudian ahli keluarga. Boleh untuk buat. Dalam ayat Quran menyebutkan, dalam hadis juga menyebutkan tentang antara amalan yang terbaik ialah engkau mengembirakan saudara muslim yang lain, atau engkau bayarkan hutang dia, atau engkau melepaskan dia daripada satu kesusahan, atau engkau menghilangkan kelaparan. So dalam hadis dan ayat Quran yang lain menyebutkan yang terbaik adalah apa yang kita berikan kepada orang lain, seperti mana Allah puji kaum Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain dan mengkebelakangkan diri mereka walaupun mereka memerlukan. So itu adalah waktu yang terbaik bila kita mendahulukan orang lain lebih daripada diri kita. Tapi kalau kata saya ada duit, saya nak belanja diri saya, keluarga saya, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Itu juga ada arahan suruhan daripada Nabi SAW. Tapi hadis, dalam nak melihat hadis, kita ada dua. Satu hadis yang Nabi sebut, satu hadis yang Nabi buat. So bila bertemu yang Nabi sebut dan Nabi buat, sesuatu kena tengok. Nabi sebut yang begitu, tapi kalau kita tengok pada perbuatan Nabi, bila dapat sesuatu Nabi buat apa dulu? Bagi dulu. Kan? Itu dalam hadis Abu Hurairah kan, menyebutkan dia lapar sangat, melampau-lampau punya lapar sampai diikat batu, sampai dia meniarap atas jalan, atas tanah sebab nak kurangkan rasa lapar. So satu hari dia tunggu dekat pintu masjid,
Dia tunggu kat pintu masjid. Abu Hurairah kata ini hadis riwayat Bukhari. Kata aku berdiri di pintu masjid nak tunggulah orang keluar daripada masjid tu. Mudah-mudahan bila orang lalu nampak aku, dia kata, Abu Hurairah, jomlah kita minum jap. Jom lepak-lepak kejap. Makan apa ke? Kan? So dia tunggulah kat pintu tu. Lalu keluar siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah kata fasa'altuhu an ayat. Aku pun tanya dia tentang satu ayat Quran. Dan Abu Hurairah kata wallahi ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Dan demi Allah, aku tak tanya dia pasal ayat itu kecuali dengan harapan dia mengajak aku untuk makan ataupun minum. Fa'ajaba wa lam yaf'al. So, Abu Bakar jawab apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah dan dia berlalu pergi. Dia tak faham maksud Abu Hurairah. Kemudian keluar daripada pintu Masjid Nabawi itu Umar Khattab. Fasa'altuhu an nafsil ayah. Abu Hurairah kata aku tanya dia ayat yang sama. Dan Abu Hurairah kata wallahi ma sa'altuhu illa liyushbi'a. Dia demi Allah aku tak tanya soalan itu kecuali aku harap dia akan ajak aku pergi minum ataupun pergi makan. Fa'ajaba wa lam yaf'al. Sama juga Umar jawab dan dia berlalu pergi. Kemudian fakhraja Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah dari pintu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama hina ra'ani. Abu Hurairah kata Nabi senyum ketika melihat aku wa arafa ma bi wajhi wa nafsi. Dan dia tengok aku, dia dah tahu dah apa yang aku nak. Wa ana lam udhhir lahu syai'. Sedangkan aku tak menzahirkan apa-apa pun. Taklah aku buat muka susah ke, muka lapar ke, tak ada. Tapi dia kata Nabi tengok aku je, Nabi senyum, Nabi dah tahu dah apa yang aku nak. Kemudian Nabi kata ilhaq ya Abahir, wahai Abu Hurairah, meh ikut aku. Abu Hurairah pun ikut masuk dalam rumah Nabi SAW. Dan waktu tu Nabi juga kelaparan. Dan isteri Nabi juga di rumah kelaparan sebab tak ada makanan. Nabi masuk dalam rumah, fawajada qadahan minal laban. Nabi jumpa satu bekas laban. Nabi tanya daripada mana ni, kan? Daripada mana datang laban ni? Itu isteri Nabi kata arsala ilaika fulan au fulan. Ada seorang tadi laki ke perempuan ke dihantar. Kan? Kemudian Nabi kata ya Abahir, wahai Abu Hurairah, mai sini. Ilhaq wad'u ahli suffah li. Kata mai sini Abu Hurairah, engkau tolong pergi panggil ahli suffah. Ahli suffah ni siapa? Orang dua. Yang duduk kat Masjid Nabawi tu, yang tak ada tempat tinggal, tak ada makan, tak minum. Habis memang bawah daripada miskin lah. Memang fakir. Gelandangan lah. Boleh masuk ke dari gelandangan. Perkataan kita sekarang gelandangan. Memang tak ada apa. Kemudian Abu Hurairah kata, fasa'ani zalik. Aku dengar benda tu aku memang tak suka, aku tak seronok lah. Sebab satu bekas saja laban. Dia kata, aku seorang minum pun tak hilang aku punya lapar. Ini pula nak panggil ahli suffah. Dan aku tahu kejap lagi ni kalau aku panggil ni, mesti Nabi akan suruh aku bagi dia orang ni minum dulu. Aku mesti dapat kemudian punya. So apa yang tinggal nanti untuk aku? Abu Hurairah cakap dalam hati dia lah kan. Tapi sebab Nabi yang suruh dia pun panggil semua. Mereka pun semua datang. Lalu Nabi kata, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, ambil semua bekas minuman ni, bagi setiap orang daripada mereka itu minum. Lalu Abu Hurairah pun bawalah seorang demi seorang minum. Setiap orang tu minum sampai mereka kenyang laban. Sebab laban dia bukan macam air, dia lengkap semua. Kalau orang yang tak makan, laban dia cukup semuanya. So, farawiyal qaumu kullu. Semua ahli suffah tu dapat minum dan kenyang. Lalu Abu Hurairah kembali bawa bekas tu pada Nabi. Nabi kata, ya Abahir, baqi ana wa ant. Wahai Abu Hurairah, sekarang tinggal kau dengan aku je yang belum lagi minum. Dan Nabi kata, on fashrab. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, duduk dan minum. Abu Hurairah pun minum. Lepas tu Abu Hurairah pun letakkan bekas minuman tu. Nabi kata, ishrab, minum lagi. Dia pun minum lagi. Kemudian dia letakkan bekas tu. Nabi kata, ishrab, minum lagi. Kemudian Abu Hurairah kata, wallazi ba'atsaka bil haqq la ajidu lahu maslakan. Demi Tuhan yang mengutus engkau dengan kebenaran, dah tak ada lagi dah laluan untuk apa? Laban tu nak masuk dah. Maksudnya dah penuh, aku dah penuh kan. Tak ada laluan dah. Susu laban tu nak masuk. Maka Nabi pun mengambil bekas itu daripada Abu Hurairah. Dia memuji Allah, fahamidallah wa asna alaih fasyaraba. Lalu Nabi pun minum air tersebut. So begitu yang Nabi SAW lakukan. Ada orang setiap hari datang hantar sesuatu kepada Nabi, khususnya makanan. Akan tapi apa yang Nabi lakukan? Settle makan Nabi seorang-seorang ke? Boleh je, tapi Nabi tak buat. Nabi pergi bagi dulu orang lain. Kadang-kadang bagi tu sampai Nabi sendiri pun tak ada. Sebab dah bagi dia hantar ke rumah orang, Nabi sendiri kat rumah masih sama kelaparan. Dan juga para isteri Nabi SAW juga sama-sama kelaparan. So begitu
bila ada duit kan, nak buat macam mana, boleh tak untuk diri sendiri, boleh, tak ada masalah. Cuma ikut contoh yang terbaik yang Nabi buatkan, dan begitu yang dicontohkan oleh para sahabat. Mereka apa? Mereka memberi kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. So kita dalam agama ada benda yang baik dan nanti ada benda yang terbaik dan yang terbaik. So mana-mana pun okey, tak ada masalah. Bukan macam maksud dia dalam agama ni kita tak boleh nak menikmati apa-apa lah. Semua nak kena bagi orang, nak kena infak, tak boleh nak mewah, tak. Kita boleh menikmati kemewahan yang Allah berikan untuk kita. Cuma nak jadi yang terbaik, begitulah yang dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Allah Ta'ala alam, kita bisa kat itu insyaAllah. Semua maaf kalau kita menerawang ke sana dan juga ke sini sepanjang kelas kita itu. Saya harapkan ada sikit manfaat yang dapat kita ambil bersama. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan. Bersemua melakukan masa pada pagi ini sebagai amalan soleh hari Jumaat. Kita nak banyakkan berselawat kepada Nabi SAW, dan untuk Jumaat-Jumaat yang sekarang ini kita nak tambahkan lagi doa kita untuk saudara-saudara kita yang berada di Gaza khususnya. Jumaat barakah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih bertanya soalan.